Tuan-tuan dan puan-puan, laporan Bank Negara kali ini akan meletakkan kita sebagai salah satu apa boleh kita sebut kuasa ekonomi ketiga. Ni walaupun kita bukan kuasa besar yang sasa dari segi nak sebut kuasa, tetapi untuk tahun yang sukar 2022 kita boleh dianggap sebagai kuasa ekonomi, boleh menjadi gergasi, boleh digelar sebagai singa ekonomi. Kerana mencapai purata 9.3% hingga bulan September, kita hanya mengharap sedikit keajaiban saja. Kalaulah pada bulan Oktober, November dan Disember yang saya nampak tak ada banyak perbezaan pada suku ketiga di mana daya beli dan juga perniagaan di Malaysia masih berjalan dengan baik, kemampuan sektor swasta untuk menyumbang kepada ekonomi negara dan sektor perkhidmatan, kerana sektor swasta pada datanya telah menyumbang hampir 25%, manakala sektor perkhidmatan kekal menyumbang 50% ke atas. Berarti kalaulah rentak ini kekal dan kita mencapai 10% pertumbuhan bagi suku keempat yang membabitkan data ekonomi Oktober, November dan Disember, tuan-tuan, insya-Allah kita akan mengakhiri tahun ini dengan lebih 7% pertumbuhan ekonomi. Ramai yang beramalkan kita boleh mencapai 7.5 hingga 7.6% pertumbuhan ekonomi 2022. Berarti jauh lebih tinggi apa yang diramalkan oleh Kementerian Kewangan, iaitu 6 hingga 7%. Jauh lebih tinggi apa yang diramalkan oleh IMF, iaitu sekitar 5 hingga 5.5%. Jauh lagi ditamalkan oleh semua syarikat-syarikat yang sebelum ini, semua agensi penganalisis data ekonomi yang sebelum ini hanya meramalkan Malaysia adalah sebuah negara 5 hingga 6%. Jadi kita doakan tak ada banyak komplikasi yang kita akan alami pada baki November dan pada bulan Disember. Ekonomi berjalan dengan baik dan kita harap kita mendapat pertumbuhan 2 digit 10%. Berarti kita boleh mengumumkan kepada dunia, datanglah kepada Malaysia kerana inilah negara terbaik untuk anda melabur ketika kegoncangan berlaku di seluruh dunia. Datanglah kepada Malaysia ketika Eropah menggambarkan pertumbuhan ekonomi mereka hanya 0.5%. Datanglah kepada Malaysia ketika United Kingdom menggambarkan ekonomi mereka akan tumbuh pada kadar 0%. Datanglah kepada Malaysia ketika Jerman dan Perancis telah menyatakan data ekonomi mereka akan minus pada tahun depan, itu antara 0.2 hingga 0.3%. Datanglah kepada Malaysia kerana ada potensi Malaysia akan menawarkan pertumbuhan ekonomi tahun depan jauh lebih baik daripada apa yang dibayangkan sebagai Indonesia gaya negara yang terbaik di ASEAN, iaitu dengan 5%. Kita digambarkan oleh IMF hanya perlu mencapai 4.5 ke 5%. Tapi kalaulah kita betul menutup tahun ini dengan pertumbuhan 7.4 hingga 7.6% ekonomi Malaysia, berarti tahun depan kita akan menjadi negara pemacu ataupun negara katalis ataupun negara premium dari segi pelaburan dan juga pertumbuhan ekonomi. Kita masih bersyukur walaupun sebelum ni kita bimbang dengan sektor yang paling banyak menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, iaitu ekspor elektrik dan elektronik yang menyumbang sekitar 28% dan kita telah mencapai kekal. Waktu pun kita bimbang kerana kita tengok negara-negara yang mengekspor, yang mengimport barangan elektrik dan elektronik daripada Malaysia, terutama chip yang datang daripada Amerika, kerana kita menghantar pada negara-negara teknologi tinggi sesuai dengan teknologi dan juga industri semikonduktor yang telah bertapak di negara kita lebih 40 tahun. Kita adalah negara matang, negara berteknologi tinggi, sektor pembuatan yang dianggap antara yang terbaik di dunia dalam membekalkan industri semikonduktor, elektrik dan elektronik. Kalaulah walaupun ekonomi dunia perlahan, tetapi kita masih dianggap negara yang kompeten dalam pembekalan sektor elektronik dan elektrik ni. Dan kemudian satu lagi berita baik adalah sumbangan yang besar yang mula datang ke Malaysia, itu melalui sektor pelancongan yang mula tumbuh. Walaupun sektor pelancongan tidak diberi perhatian yang besar pada suku pertama dan suku kedua ketika pintu sempadan perjalanan antarabangsa mula dibuka, tapi pada suku ketiga, pelancongan telah mula menunjukkan ia kembali memainkan peranan penting untuk membantu pencapaian GDP suku ketiga mencapai 14.2%. Untuk pengetahuan tuan-tuan, sebelum COVID melanda, Malaysia adalah sebuah negara yang memiliki 100 ke 110 bilion ringgit pendapatan tahunan yang disumbangkan antara 25 ke 27 ataupun 28 juta pelancong yang memasuki Malaysia sepanjang tahun. Dengan berita petang ni, saya kredit kepada kejayaan kerajaan tanpa suruh saudara. Ini pilihan raya, saudara uruskanlah sendiri. Tapi sebagai seorang yang melihat fakta, saya mengucapkan terima kasih kerana dengan apa yang kita capai, kita telah berada dalam landasan yang betul untuk memastikan hingga hujung bulan Disember kita akan menjadi antara 10 atau 15 negara terbaik di dunia dan disenaraikan kembali antara 10 negara pelaburan terbaik di dunia bagi tahun yang sukar. Ketiga pemain-pemain ekonomi sedang mencari negara manakah yang sepatutnya mereka meletakkan wang mereka, bursa manakah yang sepatutnya mereka memangkir wang mereka
dan di negara manakah sepatutnya pelaburan dilakukan. Kalaulah saya fikir dengan ada berita ni, kita akan dapat melihat bursa saham besok lusa. Kita akan dapat melihat keteguhan ringgit telah bermula petang ni, kerana angka yang dikeluarkan oleh Bank Negara 14.2% adalah angka yang sangat luar biasa, walaupun mulai semalam TA Securities, syarikat agensi penilai ekonomi tempatan, begitu juga dengan CIMB Securities meramalkan sekitar 2 angka, tetapi mereka tak dapat menyatakan dengan tepat. Tetapi dengan pengumuman Bank Negara Malaysia hari ini, 14.2% adalah satu angka yang memberi gambaran siapa kata kita negara yang tak kompeten. Sebab tu saya beritahu, apabila keadaan politik kita menjadi dindong-dindong, kita mengharapkan kali ini dengan keputusan pilihan raya kita boleh membentuk kerajaan yang mapan, kerana secara lahiriah dan secara kompetennya Malaysia berada dalam track yang betul. Kita berada dalam landas yang betul untuk menjadi sebuah negara yang luar biasa dan sebuah negara yang mungkin menjadi contoh ataupun mungkin menjadi syurga kepada pelaburan asing dan juga pada pertumbuhan ekonomi. Ketika ekonomi di benua biru di seluruh Eropah, ekonomi yang akan tumbuh di Amerika juga dijangka 1%, kurang 1% apa yang akan berlaku di Kanada. Ketika Jepun, Korea juga dijangka akan tumbuh di bawah kurang daripada 3%. China yang dianggap kuasa ekonomi terbesar juga dijangka akan mencapai kurang 4%. Ketika sebelum ini IMF hanya memberi perhatian kepada Indonesia sebagai negara teladan, tetapi dengan prestasi yang ada kepada Malaysia, saya fikir IMF akan mula menyediakan laporan bahawa Malaysia salah satu daripada 10 negara terbaik untuk semua mereka yang ingin menempatkan pelaburan bagi mencari sebuah negara yang stabil. Kita harap selepas pilihan raya, dengan keputusan pilihan raya yang lebih baik, politik akan melengkapkan lagi infrastruktur Malaysia yang sedia ada. Berarti rakyat yang selama ada telah berjuang. Kita telah menyediakan sektor perkhidmatan yang sangat luar biasa. Kita mempunyai rakyat yang berada dalam sektor elektrik dan elektronik yang sangat kompeten. Kita membangun kembali sektor pelancongan ketika sektor pelancongan dianggap yang paling teruk roboh dan yang paling teruk musnah, tapi telah bangun dan telah menunjukkan pada laporan suku ketiga bahawa sektor pelancongan di Malaysia kembali bangkit dan kembali bersaing, kompeten. Kalaulah pembentukan kerajaan dapat dibuat selepas pilihan raya kali ini secara harmoni, sama ada parti menang dominan, kalaulah mereka dapat membentuk kerajaan campuran tetapi mereka berjaya menjadi ahli politik yang faham ini masa berkhidmat kepada rakyat dan bukan masanya menjadi anjing dan kucing, berarti apa pun kerajaan yang kita akan bentuk selepas pilihan raya, kalau mereka memegangkan perkhususan dengan mengatakan bahawa jangan rosakkan keadaan ekonomi Malaysia yang sekarang sedang berpacu dalam keadaan yang baik, berarti kita akan melalui tahun 2023 sebagai salah satu negara yang paling penasaran di dunia. Saya fikir map Malaysia akan mula menjadi perhatian ahli-ahli ekonomi. Map Malaysia akan mula menjadi perhatian pada semua pelabur asing. Map Malaysia akan menjadi perhatian kepada dunia untuk mencari bagaimana sebuah negara ketika orang lain sedang mengalami kesengsaraan untuk mencapai pertumbuhan sekurang-kurangnya 2 atau 3%. Ini negara boleh mencapai pertumbuhan 14.2% bagi suku ketiga yang kritikal. Akibat satu, apabila rantaian COVID tak pulih sepenuhnya lagi dari segi keterbukaan sepadan. Diburukkan lagi pula dengan krisis perang Ukraine dan juga Rusia yang menjejaskan begitu banyak bekalan makanan dunia hingga harga makanan meningkat tinggi pada kadar inflasi. Dan kemudian yang ketiga, apabila sektor harga bekalan tenaga melambung tinggi. Dan yang keempat, di mana harga makanan juga lebih terjejas selepas Rusia dan Ukraine yang membekalkan 33% bekalan gandum, yang membekalkan angka yang hampir sama bagi sektor bekalan bali, jagung dan sebagainya. Tapi kita masih lagi mapan dan kekal. Saya akan cuba melihat data-data sama ada Filipina dan Vietnam yang juga kompeten mampu mencapai lebih 10% apabila mereka mengumumkan pertumbuhan suku ketiga di negara masing-masing. Tuan-tuan dan puan-puan, dengan apa yang ada, iaitu pertumbuhan 14.2% bagi suku ketiga dicampur dengan 8.9% pada suku kedua dan hanya 5% bagi suku pertama. Dan selalunya suku keempat jarang tumbuh tinggi. Suku keempat biasanya akan jadi kadang-kadang antara suku yang rendah. Tapi kita masih mengharap, ya Allah Tuhanku, kita kekal pada 10%. Kalau kita kekal pada 10%, berarti ini tahun pertama kali apa yang diramalkan secara domestik oleh Kementerian Kewangan, di mana dalam belanjawan pada sebelum Dewan dibubarkan, Datuk Tengku Zafrul selaku Menteri Kewangan meramalkan 6 hingga 7%, manakala IMF hanya meramalkan antara 5 hingga 5.5%. Tetapi kalau kita berjaya mencapai
pertumbuhan 7.4 hingga 7.6%. Ia adalah sesuatu yang kita boleh katakan ekonomi yang tak pernah dibayangkan oleh pakar tempatan, juga tak pernah dibayangkan oleh pakar antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, saya boleh bagi tahu kata terima kasih dan juga selamat kepada sektor swasta yang menyumbang 26% pertumbuhan bagi aktiviti yang sedia ada. Sektor perkhidmatan yang terus kekal dengan lebih 50%. Sektor elektrik dan elektronik, sektor pelancongan yang menampakkan kita masih boleh bertahan. Dan sudah tentulah juga sedikit kecemerlangan pendapatan yang kita capai dengan walaupun harga minyak tidaklah mencapai tahap yang kita, begini harga minyak masih lagi berada dalam tahap luar biasa, kerana apabila pembentangan belanjawan dibuat pada tahun 2021 dulu, kita merangka harga minyak hanya $68. Tapi sepanjang tahun 2022, harga minyak secara puratanya berada di atas $84, bawa hingga ke $104 yang dijangka pada hujung Disember. Dengan ini berarti harga minyak dan juga harga minyak sawit walaupun sedikit merudum, tapi minyak sawit masih lagi dijangka akan berada pada paras 3,800 per tan metrik, RM3,800 per tan metrik. Dan sekiranya harga minyak secara purata tahun ini boleh mencapai 90 ke 100 dolar USD secara purata hingga 31 hari bulan Disember, berarti kita boleh menjadi negara yang mempunyai capaian tunai yang sangat tinggi. Ini memungkinkan lebih banyak langkah untuk memelihara kepentingan subsidi bagi golongan miskin dikekalkan. Ramai yang bertanya apakah subsidi patut dikekalkan. Saya boleh beritahu pada saudara, salah satu yang mengekang kadar inflasi yang tinggi di Malaysia adalah kerana kejayaan subsidi. Walaupun kita mensubsidikan 80 bilion untuk mengawal harga barangan bagi memungkinkan kadar inflasi tak melonjak tinggi. Kerana kadar inflasi kita akan tunggu laporan sama ada kita telah melangkau purata unjuran 3.2% tahun ini. Saya rasa kalau ada pun mungkin naik sedikit, tapi dia berbaloi. Kalaulah kadar inflasi mencapai 3.2, 3.3, 3.4, tetapi pertumbuhan kita ujung tahun ini berjaya mencapai matlamat 7.4% hingga 7.6%, kita akan menjadi sebuah negara ekonomi yang sihat. Kadar pengangguran hanya turun daripada 3.7% pada 3.6%. Satu berita yang masih lagi baik walaupun hanya 0.1%. Untuk menjadi sebuah negara sihat, kita harus berada di bawah paras 3% kadar pengangguran. Dan kita harus berada di bawah paras 3% kadar inflasi. Tapi dengan pengangguran yang saya fikir kata kalaulah sektor pekerjaan boleh menyediakan ruang pekerjaan lebih banyak dalam suku tahun yang keempat ni, dan juga pada masa yang sama kita boleh mengawal harga inflasi kita ni, berarti kita akan menjadi sebuah negara yang kalaulah 3.2, 3.3 kadar inflasi dan kita boleh menurunkan sebelum hujung tahun ini kadar pengangguran kita pada 3.4%, dia adalah angka yang cukup baik. Tuan-tuan dan puan-puan, salah satu yang tuan-tuan boleh baca berita kalau dibandingkan dengan berita-berita yang datang daripada negara yang digambarkan sebagai mempunyai import ekonomi terbaik dalam ASEAN, iaitu Indonesia. Tetapi untuk Indonesia, kalau saudara baca, sektor pembuatan terutama tekstil dijangka akan lumpuh sama sekali. Macam mana saya bagi tahu pada saudara, 120 syarikat tekstil yang berada di Indonesia telah menghantar isyarat pada kerajaan. Mereka berada dalam keadaan bergoncang dan mereka berada dalam keadaan terpaksa membuat pembuangan pekerja. Sebahagian data iaitu daripada data ILO menggambarkan 43,000 orang akan kehilangan pekerjaan di Indonesia apabila sektor tekstil merudum. Sebahagian daripada data yang datang daripada APINDO, iaitu agensi pekerja Indonesia, mengatakan akan mencapai lebih 70% orang yang akan kehilangan pekerjaan. Setakat ini 10,000 orang telah kehilangan pekerjaan di Indonesia apabila industri tekstil ataupun produk tekstil garment. Kerana Indonesia adalah sebuah negara yang menerima pelaburan yang sangat tinggi daripada jenama-jenama besar yang menggunakan peluang pelaburan yang bagus yang ditawarkan oleh Presiden Jokowi kepada pelabur asing, terutama dalam sektor tekstil, di mana kilang tekstil dengan begitu besar dibuka di Indonesia, terutama di Kepulauan Jawa, dengan kos buruh yang lebih rendah kalau dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tetapi apabila negara-negara pembeli yang datang daripada negara-negara kaya seperti Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah, Kanada, Australia yang menjadi pengimport pakaian besar daripada Indonesia, terpaksa memerhentikan import atau mengurangkan import pakaian kerana apabila berlaku kadar inflasi yang sangat tinggi dan mereka negara-negara maju mula dilanda resesi, Indonesia tak boleh menampung pengeluaran sektor tekstil kepada pasaran domestik.
Karena domestiknya tidak besar dan tidak mampu membeli pakaian yang dikeluarkan pada harga untuk pasaran negara maju, berarti Indonesia mengalami masalah yang sangat besar dalam sektor apa yang dipanggil sebagai tekstil dan juga produk tekstil. Dia panggil TDPT, iaitu tekstil dan produk tekstil. Indonesia juga mengalami masalah yang sangat besar dalam industri kecil dan sederhana, di mana syarikat-syarikat yang mengusahakan produk barangan kulit, produk yang barangan berorientasikan tenunan, kapet, produk yang berurusan mengeluarkan industri OEM juga terjejas teruk, terutama OEM yang digunakan di kilang-kilang Indonesia ini tujuannya yang bertujuan untuk ekspor. Itu tuan-tuan, saya brief kepada tuan-tuan untuk hari ini kita melafazkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari Jumaat yang sangat mulia. Hari Jumaat dengan membawa khabar yang baik di tengah-tengah cuaca yang mendung dan seminggu kita bermandi hujan apabila ribut dipanggil ribut monsun laut Pasifik Selatan melanda kita. Tapi kita masih ada berita yang sangat cemerlang apabila pertumbuhan ekonomi kita berada pada dua digit yang pertama kali lah kita rasa ni dalam masa sukar ni, daripada 2015 recession. Inilah pertumbuhan dua digit yang pertama kali kita rasa, iaitu 14.2%, dan saya jangka insya-Allah Allah restu akan negara ni, Allah pelihara akan negara ni. Dan selepas pilihan raya, sama ada kita membentuk sebuah kerajaan prominent ataupun kerajaan campuran, tetapi kerajaan yang hendaklah dibentuk dengan dasar memberi perlindungan kepada rakyat dari segi ekonomi, memastikan rakyat terus hidup, memastikan tiada pembuangan pekerja, memastikan tiada berlaku mereka yang kehilangan pendapatan. Syarikat-syarikat terus maju dan paling penting adalah menjadikan negara kita destinasi yang selamat dari segi ekonomi dan politik untuk menarik minat pelabur asing datang, ketika kawasan-kawasan yang lain dijangka akan jatuh pada status yang lebih rendah daripada Malaysia. Ekonomi Malaysia tak sama dengan fenomena yang sedang berlaku pada ekonomi dunia. Ekonomi dunia, terutama ekonomi digital, seperti mana yang saya bentang kepada saudara. Malaysia adalah sebuah negara ekonomi, tapi Meta, pemilik Facebook, dia juga adalah sebuah kuasa ekonomi tak bernegara. Tapi ada 7 syarikat ekonomi berorientasikan digital. Ekonomi digital ni tuan-tuan yang dianggap selama ini adalah ekonomi fenomena. Mereka membina ekonomi mereka seperti negara. Meta yang memiliki Facebook, Instagram dah dianggap sebagai sebuah ekonomi negara, besar ekonomi dia. Lepas Meta kita ada Twitter, kita ada Microsoft, kita ada Shopee, kita ada Lyft, kita ada Snapchat, kita ada Netflix. Semua company-company yang boleh dianggap sebagai sebuah negara digital lah, kerana mereka adalah syarikat antarabangsa yang mengaut keuntungan, berorientasikan syarikat. Kerana dalam dunia moden, top 500 company tak dilihat lagi sebagai top 500 yang mewakili negara. Kerana ini adalah syarikat-syarikat yang dimiliki oleh individu yang membina empire dunia dengan kekuatan ekonomi seperti sebuah negara. Tapi seperti mana yang saudara tahu, Meta telah mengumumkan semalam mereka akan melakukan pembuangan pekerja. 13%, 1,100 orang pekerja mereka akan mula diberhentikan dengan notis 2 bulan. Twitter telah memaklumkan mereka akan menamatkan perkhidmatan 3,500 atau 50% daripada pekerja mereka. Kemudian Microsoft, sebuah lagi syarikat yang dianggap diam, tapi Microsoft sebenarnya telah melakukan 2 kali pembuangan. 1,000 orang dibuang pada bulan Jun tak silap saya, dan Microsoft membuat lagi pembuangan tetapi tidak mengumumkan jumlahnya pada Julai yang lalu. Saya fikir kata Microsoft akan terus melakukan pembuangan pekerja sepanjang 2022 hingga suku tahun terakhir ini, kerana seperti mana apa saja yang dialami oleh syarikat-syarikat teknologi digital yang besar ni, tak mungkinlah Microsoft akan dapat menyelamatkan diri. Dan syarikat yang keempat adalah Lyft Transportation. Lyft Transportation adalah sebuah syarikat yang beroperasi dalam sektor transport secara online. Mereka juga mengumumkan mereka membuang 650 pekerja atau 13% daripada 5,000 pekerja yang mereka ada. Shopee, terutama di Indonesia, Shopee di Filipina, saya kata. Shopee, Indonesia, Filipina dan Thailand. Betul. Shopee yang mempunyai pasaran yang paling besar adalah di Indonesia kerana penduduknya 276 juta. Di Thailand, kerana Thailand adalah penduduknya 70 juta, pasarannya besar. Filipina kerana 111 juta penduduknya. Di 3 negara yang besar ni, Shopee telah memaklumkan mereka juga telah melakukan pembuangan pekerja kerana demand permintaan perniagaan online menjadi perlahan.
Kerana itulah Shopee juga mengalami pengucupan pendapatan dari segi komisen jualan dan juga pengiklanan. Begitu juga Netflix yang membekalkan kandungan, iaitu syarikat yang ke-6, Netflix yang juga membekalkan kandungan. Apabila langganan kandungan di Asia dan di seluruh dunia mulai menurun kerana bila orang buat cost cutting, hiburanlah yang paling cepat mereka buang. Jadi Netflix juga mengalami pengurangan langganan. Dia tak dapat langganan baru, malah ramai yang menamatkan langganan sedia ada. Menjadikan Netflix syarikat yang paling akhir tumbuh menjadi syarikat yang juga sedang jatuh. Netflix telah mengumumkan pada Jun yang lalu 300 pekerja mereka telah ditamatkan perkhidmatan, dan akhir sekali adalah Snapchat. Snapchat taklah begitu popular di Malaysia, tetapi mereka telah mengumumkan akan melakukan pembuangan 20%, telah membuat pembuangan pekerja 20%, iaitu 1,200 daripada 6,000 pekerja yang sedia ada. Bagi 6 gergasi ini yang telah memaklumkan kepada pemegang saham dan juga kepada dunia bagaimana mereka melakukan pembuangan pekerja, termasuk fintech yang lebih awal membuat pengumuman mereka melakukan pembuangan pekerja kerana ketidakberdayaan ekonomi digital untuk terus mencipta keuntungan bagi tahun yang sukar ni. Intel dijangka pada bila-bila masa Intel juga akan mengumumkan pembuangan pekerja di seluruh dunia apabila teknologi digital yang juga Intel salah satu daripada pemainnya juga akan mengalami masalah untuk mendapatkan pasaran. Itu update saya hari ini.